InsyaAllah boleh dengar InsyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kita merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kita merendahkan diri kita, kita tunduk diri kita, hati kita, pemikiran kita kepada segala apa yang ada pada kehebatan Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, sebagai ilah kita. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kita, kita mengikhlaskan hati kita dengan kita sama-sama bersyahadah. Kita tajdid iman kita, insya-Allah kita tajdid iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah setelah kita minta pada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syirik, jauhkanlah kami daripada perkara yang memurtadkan, jauhkanlah kami daripada segala perkara yang dimurkai-Mu, ya Allah, dosa-dosa mungkar, maksiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkanlah kami dengan Islam, hidupkanlah kami bersama perjuangan Islam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, matikanlah kami dalam Islam, kalimah syahadah, matikanlah kami dalam perjuangan Islam. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya, sehinggalah mengikut-pengikutnya dengan perasaan kasih sayang. Kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung sedikit apa yang telah kita bincangkan pada sebelum ini berkenaan dengan satu topik berkenaan tekad kita berada di atas jalan jalan dakwah, jalan tarbiyah, jalan Islam ini, untuk sama-sama kita membina kekuatan untuk kita istiqamah, insya-Allah. Bagaimana yang saya sebut sebelum ini, bagaimana sekiranya kita benar-benar mengenal Allah, benar-benar memahami kehidupan, mengenal Islam, maka kita akan melihat perkara yang paling besar sekali yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang mukmin itu ialah husnul khatimah, perkara yang
kita kata nikmat lah, anugerah lah, anugerah kita kata ni lebih baik lagi daripada anugerah Datuk Seri, lebih baik daripada anugerah Tan Sri, lebih baik daripada kita kata gelaran Perdana Menteri, gelaran Menteri, gelaran YB yang berhormat, lebih baik daripada gelaran PhD Doktor, lebih baik daripada kita mendapat sambungan ramai pengikut kita, ramai penyokong kita, ramai peminat kita. Lebih baik daripada segala apa yang ada pada kita di atas muka bumi ini. Lebih baik daripada segala yang ada pada dunia inilah, iaitu kita keluar daripada dunia ini dalam keadaan diampunkan oleh Allah dan kita mendapat husnul khatimah. Dan Allah makhtim alaina ya Allah bi husnul khatimah. Kita minta pada Allah. Dan untuk mendapatkan husnul khatimah itu, maka kita perlukan kepada satu amalan, satu perkara yang juga merupakan anugerah Allah, iaitu istiqamah fil amal soleh. Kita beristiqamah, konsisten, continue, berterusan di dalam beramal dengan amal yang soleh. Dan apakah maksud amal soleh itu? Amal soleh itu ialah merupakan segala perkara, segala amalan, perbuatan, gerak diam kita, segala perkara yang kita lakukan dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan akhirat. Mencapai kesempurnaan akhirat, maka baru dia jadi amal soleh. Kalau kita buat baik, kita buat yang elok-elok, tapi sekadar dunia je, dapat kat dunia ni orang puji kita, orang sanjung kita, dapat kat dunia ni dapat harta, dapat pangkat, dapat nama, dapat gelaran, dapat anugerah di dunia ini, tetapi tidak sampai ke akhirat, maka itu dia tak sebut sebagai amal soleh. Itu disebut sebagai amal khair, amal baik, amal khair yang juga boleh dibuat oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun boleh buat amal khair, amal baik. Tetapi yang kita nak ni bukan sekadar amal khair, tetapi amal soleh. Kenapa amal soleh? Amal ni amal yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh membawa kepada kesempurnaan akhirat. Maka bila kita kita konsisten dengan amal soleh itu, insya-Allah istiqamah kita itu akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala husnul khatimah. Dan nak dapatkan husnul khatimah ini, dia bukan hanya amal fizikal, tetapi yang lebih penting, amal fizikal ni penting, tapi yang lebih penting ialah amal hati, amal hati. InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat sedikit berkenaan dengan satu tajuk yang kita kata sebagai islah akidah. Islahul akidah, iaitu bagaimana kita nak memahami akan hakikat memperbaiki akidah. Kita baru sampai pada peringkat memperbaiki akidah yang sebelum ini disebut sebagai maratibul amal. Maratib amal, amal yang berperingkat, amal yang bertahap-tahap. Maka amal yang pertama sekali dalam Islam bukan hanya sekadar kita mengucap 2 kalimah syahadah, bukan hanya sekadar kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, kita puasa bulan Ramadan, kita bayar zakat, kita pergi haji, tetapi itulah merupakan rukun Islam, rukun-rukun. Maknanya kena buatlah yang itu kan. Tetapi yang lebih penting daripada setakat rukun Islam itu, yang menghidupkan Islam itu, yang menghidupkan Islam, yang menegakkan Islam, yang membina kekuatan Islam dalam diri kita, iaitu al-islah, iaitu kita memperbaiki diri kita. Dan inilah amal yang paling utama yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Islam telah menjadi dagang kali kedua, Islam menjadi ganjil asing kali kedua, iaitu di zaman fasa keempat ini, fasa mulkan jabbariyah. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang ganjil asing. Semua orang tolak Nabi, tolak sahabat-sahabat, tolak wahyu Allah. Tetapi kemudian Islam berkembang dan kemudian Islam akan kembali dagang ganjil asing sebagaimana dia bermula. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang dagang itu, yang ganjil asing itu, yang sedikit. Maka ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, wa man ghuraba ya Rasulullah, siapa dia orang-orang yang ganjil asing? Maka digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yaslihun iza fasadan nas, mereka lah orang yang melakukan islah, melakukan pembaikan
pembaikan diri yang pertama sekali. Al-islahun nafs, pembaikan diri dia. Dan dalam tajuk pembaikan diri ini, dia bermula dengan islahul aqidah. Islahul aqidah, iaitu kita membersihkan akidah kita. Kita dah bincang dah berkenaan tauhid rububiyah. Soalan datang kepada saya, macam mana kita nak buat ni? Kalau Malaysia nak perang, kalau Malaysia nak hancur, kalau Malaysia dalam keadaan susah, kita dalam keadaan susah, mungkin kita terpaksa dan dipaksa melakukan sesuatu. Maka apakah yang kita patut buat? Nombor satu sekali, yang kita kena nampak bahawa segala yang berlaku adalah dengan izin Allah. Tidak berlaku sesuatu illa biiznillah. Tidak berlaku sesuatu melainkan dengan izin Allah. Maka kita melihat kuasa Allah, melihat kehebatan Allah, melihat kerajaan Allah, melihat kehendak Allah, melihat segala perkara yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, Rabb kita. Ini kita dah bincang dah pada siri yang lepas, hari Sabtu yang lepas, rububiyah Allah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung, kita memperdalamkan sedikit tentang uluhiyah Allah. Jadi kita lihat apakah maksudnya kita berkalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak aku menaik saksi bahawa tidak ada ilah, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallah, melainkan Allah. Jadi Allah menggunakan perkataan ilah. Dia tak menggunakan perkataan Rabb ataupun Tuhan, tetapi dia menggunakan perkataan ilah. Sebenarnya kalau kita tengok terjemahan kita, Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Tapi dah ada apa bezanya? Dah ada bezanya. Jadi sinilah kita lihat apakah maksudnya kalimah syahadah yang kita baca. Ini sebagai satu kekuatan untuk kita membina satu tekad yang kuat. Satu yang kita nekat, pegang sungguh-sungguh dengan jazam, dengan sepenuh hati kita, iaitu bahawa sesungguhnya maksud kepada uluhiyah ini, maksud kita mengaku Allah sebagai ilah, iaitu kita mahu membersihkan, menjernihkan, mentauhidkan hati kita, anggota kita, ataupun lidah kita, mentauhidkan, menjernihkan, membersihkan daripada selain daripada Allah. Maksudnya membersihkan selain daripada Allah. Itu dia ilah, tidak mensyirikkan. Dan pada mana? Pada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Sebab itulah bila kita mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sebenarnya kalimah syahadah itu membawa maksud tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa yang ada dalam kalimah syahadah itu? Iaitu kita bersyahadah, kita menyaksikan, kita yakin hakikatnya. Yang pertama, mentauhidkan rububiyah. Rububiyah ni apa? Sifat Allah sebagai Tuhan, mencipta, menjadikan, maha berkuasa, maha berkehendak, maha melihat. Sifat-sifat Allah tu, nama-nama Allah itu. Kemudian sebagai mentauhidkan asma Allah, mentauhidkan sifat Allah dan perbuatan Allah. Maksudnya kita mentauhidkan segala yang ada ni, asma dan sifat dan perbuatan af'al Allah. Inilah maknanya tauhid. Tauhid uluhiyah dia mengandungi kita mentauhidkan rububiyah Allah, sifat Allah sebagai Tuhan. Kemudian kita mentauhidkan asma Allah, nama Allah. Kita mentauhidkan nama Allah, kita mengesakan nama Allah, tak ada sekutu. Tak ada orang boleh sama-sama dengan Allah SWT, tak ada. Kemudian mentauhidkan sifat Allah. Jadi dalam uluhiyah ni dia ada semua, iaitu rububiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma, tauhid sifat, malahan tauhid af'al. Kita mentauhidkan, maknanya kita mentauhidkan. Jadi dalam uluhiyah ni, kita dalam dia tu ada semua. Sebab tu kita kalimah asyhadu an la ilaha illallah itu dah merangkumi semua tauhid. Semua tauhid. Dan di sinilah kita melihat bahawa hakikat tauhid rububiyah, asma dan sifat itu semua, dia tidak akan wujud, melainkan dia lahir dalam bentuk ubudiyah kepada Allah. Jadi uluhiyah ni sebenarnya dia adalah bila kita yakin dengan rububiyah Allah, yakin dengan asma Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, maka uluhiyah tak akan lahir, melainkan kita beribadah, berubudiyah kepada Tuhan yang rububiyah tadi, Tuhan yang ada sifat-sifat yang hebat tadi, yang agung tadi, asma Allah, nama-nama yang agung tadi. Jadi sekiranya kita
kenal Allah sebagai Rabb saja. Tengok kapal terbang negara China, kita kata Allah lebih hebat. Tengok kapal orang Amerika datang berlabuh kat pelabuhan, kita tak boleh buat apa, Allah lebih hebat. Tengok tentera China nak masuk, nak invade Malaysia, Allah lebih hebat daripada tentera China. Tengok ada manusia yang memaksa kita melakukan sesuatu, maka Allah lebih hebat. Maka Allah Maha Agung, Maha Hebat, Maha Mencipta, Maha Berkuasa tadi, tidak akan membawa makna kepada kita sekiranya kita tidak menyembah Dia, tidak mengabdikan diri kepada Dia, tidak beribadah kepada Dia. Inilah maksud Tauhid Uluhiyah. Jadi Tauhid Uluhiyah ni ialah bagaimana Tuhan yang kita kenal tadi, yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha Mengendaki, yang ada sifat-sifat yang Maha Agung, Maha Sempurna, yang ada nama yang Maha Hebat, Maha Indah. Tadi tidak akan termasuk dalam uluhiyah sekiranya pengetahuan kita, perasaan kita tentang ketuhanan Allah tadi, sifatnya, namanya, asma' dia tadi, perbuatannya, af'al dia, melainkan apabila kita beribadah, berubudiyah, beribadah kepada Allah, menyembah tadi, menyembah Allah tadi. Jadi maknanya tauhid rububiyah tak cukup. Sebab tu orang kafir, walaupun dia tahu siapa yang cipta langit bumi, dia kata Tuhan. Saya qulu nallah. Dia kata Allah, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah. Dia tidak berubudiyah kepada Allah. Dia tidak tunduk kepada Allah. Dia tidak meletakkan dirinya di bawah kepada kepimpinan Allah, iaitu al-Islam. Maka orang-orang ini, walaupun dia kata Allah jadikan ini, Allah Maha Berkuasa, walaupun dia mengaku ada Tuhan sebagainya, tetapi apabila dia tidak mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-Islam, yang dikira sebagai syariat dan sebagai tanda ketundukan kepada Allah tadi, al-Islam tadi, maka dia masih lagi bernama kafir dan munafik dan musyrik. Kafir dan musyrik lah. Munafik ni dia bohong-bohong kan, kita pun tak cakap. Kafir dan musyrik. Maknanya, kalau kita sekadar tahu Allah Maha Hebat, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mengendaki, kita tak boleh lawan Allah. Tapi hati kita, fikiran kita, perbuatan kita tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak mengabdikan diri kepada Allah, tidak menyerah kepada Allah, tidak sayang Allah, tidak puji Allah. Kita tahu Allah Maha Besar, tapi hati kita tak puji Allah. Hati kita tak agungkan Allah. Hati kita tak merasa keperluan untuk tunduk kepada Allah. Menundukkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, itulah uluhiyah. Jadi yang kita mengucap kalimah syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu tauhid uluhiyah. Maksudnya kita mengaku bahawa Allah ni sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai mempunyai nama yang maha indah, sifat yang maha agung. Kita pun nak ibadah kepada dia. Tidak ada ilah tu, maknanya kita tidak terima yang lain illallah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun seseorang tu tahu Tuhan ni bagus, Tuhan ni hebat, Tuhan bagi rezeki, Tuhan maha sempurna, tetapi bila dia tidak mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak beribadah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam syariat Islam tadi, maka dia tidak dikira sebagai muslim, tidak dikira sebagai orang-orang yang beriman pada Allah. Dia cuma tahu je. Jadi itu maksud uluhiyah. Uluhiyah ni maknanya kita mentauhidkan pengabdian kita, penyembahan kita, ibadah kita hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah Rabbul Alamin. Bila kita dah beribadah, baru dikata tauhid uluhiyah, baru kita kata mentauhidkan Allah. Jadi selagi kita tidak beribadah, tidak tunduk pada dia, dalam hati kita masih ada lagi yang lebih hebat daripada Allah. Dalam hati kita masih lagi ada yang kuat daripada Allah. Kita masih merasai nak puji yang lain, bukan nak puji Allah. Kita masih lagi nak rasa, nak sanjung yang lain, bukan sanjung Allah. Nak merasa kehebatan makhluk yang lain, bukan kehebatan makhluk yang Allah, yang berhak untuk kita ibadah padanya, yang berhak untuk kita tunduk, patuh, menyerah, sayang padanya. Maka kita belum lagi sampai kepada uluhiyah Allah, tauhid uluhiyah. Jadi sebab itulah walaupun dia orang-orang bukan Islam tahu Rabb rububiyah, walaupun dia tahu asma Allah, sifat Allah, dia tahu, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak tunduk kepada Allah, dia tidak mengikut syariat Allah SWT, maka sebenarnya dia belum lagi mentauhidkan Allah dalam uluhiyah tadi.
Maknanya dia hanya menghambakan diri kepada diri dia sendiri. Jadi sebab itulah kita nak lihat di sini bagaimana pentingnya kita untuk memahami akan hakikat ini. Jadi setengah ulama dipecah-pecahkanlah rububiyah, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Jadi kita nak kena faham akan perkara-perkara itu. Jadi sebenarnya kalimah syahadah yang kita baca, la ilaha illallah, adalah merupakan satu kalimah tauhid. Iaitu kita mentauhidkan uluhiyah kita, maknanya pengabdian kita, ibadah kita, penghayatan hidup kita hanya untuk mengabdikan kepada Allah, hanya untuk menyembah Allah. Itu maksud dia. Jadi bila kita mengucap dua kalimah syahadah, bukan kita tahu Tuhan ni maha hebat, maha agung, tetapi kita menyembah Tuhan yang maha hebat, yang maha agung. Kita beribadah padanya, kita merasa sayang pada dia, kita merasa nak puji dia, nak sanjung dia. Itu maknanya uluhiyah. Oleh sebab itulah apabila kita faham akan tauhid uluhiyah ini, maksud dia tadi, maka barulah kita boleh mengamalkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku, kata Allah, menjadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada aku. Jadi ini nombor satu. Ya, sebab tu apakah perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu benar-benar boleh berada tekad di atas kebenaran Allah, istiqamah di atas kebenaran Allah. Jadi tak cukup hanya dengan rububiyah, tetapi dia nak kena uluhiyah, maknanya dia nak kena mengabdikan diri, nak ibadah pada Allah. Barulah dia ada kekuatan, barulah dia ada suatu kita kata kesempurnaan di dalam keyakinan dan amalan dia. Maka sebab itulah kita kena lihat, apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, maka kalimah syahadah ada 4 rukun yang kita kena faham. Ada 4 rukun. Jadi dalam kalimah syahadah ni kita sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya mengaku, saya menyaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu maka dia ada 4 perkara, arkan, 4 rukun. Rukun ni mesti ada. Mesti ada. Kalau tak ada yang ini, maka kalimah syahadah kita batal. Batal kalimah syahadah kita. Walaupun kita duduk tajdid syahadah kita tiap-tiap hari, tapi 4 perkara ni tak ada dalam hidup kita. Tak ada dalam kita punya pengamalan kita. Yang pertama sekali, rukun syahadah ini ialah kita mengisbatkan zat Allah. Kita mengisbatkan ni maknanya kita berpegang, kita tetap, kita menyatakan, kita mempersaksikan zat Allah. Maknanya yang pertama sekali, Allah ni adalah Tuhan kita lah. Zat dia. Dan zat dia itu kita tak boleh nampak, tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tapi kita tahu ada Tuhan, iaitu yang bernama Allah. Allah ni apa? Bukan kita sembah nama Allah tu. Kita sembah bukan nama Allah. Kita bukan sembah nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, tapi kita sembah zat. Zatnya apa? Zat yang mana kita lihat padanya lah terikat, tercantum sifat-sifat tadi. Jadi yang pertama, kita menyembah zat Allah. Sebab tu kalau kita menyembah perkataan Allah, Allah itu bukan Tuhan, tetapi Allah itu perkataan, nama kepada zat yang wajibul wujud, zat yang wajib ada. Ya, sebab tu bila kita jalan-jalan, kalau anak-anak tengok dekat masjid ada tulis nama Allah kan. Kita menyembah Allah, bukan Allah yang tulisan tu, zat. Ini maknanya yang pertama sekali mengisbatkan zat. Sebab tu nak kena kenal Allah, sifat dia. Kita nak kenal Allah, tak boleh jumpa dia, tak boleh nampak dia. Mata kita tak mampu nak tengok. Angin pun kita tak boleh tengok, apalagi nak melihat yang maha ghaib, al-ghaib, maha ghaib Allah. Kan, telinga tak boleh dengar, tak mampu nak dengar. Bila sampai frekuensi yang tinggi sikit, tak boleh dengar dah. Telinga kita ni tak boleh dengar, apalagi nak dengar, nak mendengar Allah yang maha ghaib. Tak boleh. Sebab Allah bukan zat yang macam manusia kita ni. Allah ni, tetapi Allah itu adalah zat, ini nombor satu. Jadi maknanya kita yakin Allah itu ada. Dan kita macam mana nak kenal dia sebagainya,
yang kedua kita sebut mengisbatkan sifat-sifat Allah. Kita menetapkan, kita berpegang, kita mensabitkan sifat Allah pada zat tadi. Sifat Allah ni apa? Segala yang maha hebat, segala yang maha agung, segala yang maha sempurna, yang maha hebat, maha agung, maha kuat, maha yang maha segala-galanya tu dialah sifat, itulah sifat Allah. Segala yang kita kata kalau kuat, yang maha kuat. Jadi bila kita melihat manusia, itu hanyalah merupakan makhluk. Kita melihat jin, makhluk. Melihat semua ni, semua yang ada depan kita, semua makhluk. Itulah yang lahir daripada sifat-sifat Allah. Jadi rukun dia, kita kena betulkan niat kita, hati kita, fikiran kita, ilmu kita tentang Allah ni, sifat dia macam mana. Dan kita meletakkan sifat Allah ni sebagai yang maha agung daripada segala-galanya. Yang maha agung daripada segala-galanya. Jadi kita nak yakin dalam hati kita ni. Ini adalah tauhid uluhiyah. Maksudnya kita nak rasa kalau kita sayang kepada seseorang, kan, sayang kepada makhluk, tidak boleh lebih lagi pada sayang kepada zat Allah, iaitu yang maha menjadikan tadi makhluk tadi. Jadi kita nak sayang tu, nak sayang pada makhluk ni relatif, sayang pada Allah ni hakiki yang sebenar. Jadi kita kena menetapkan hal ini. Maksudnya Allah ni segala-galanya lah, gitu sifatnya tu. Jadi kita sebagai hamba meletakkan diri kita, pergantungan kita, cinta kita, sayang kita, takut kita, harap kita semua kepada Allah. Dan yang ketiga, kita mengisbatkan af'al Allah. Maknanya kita mengisbatkan, kita menetapkan, kita mensabitkan, kita berpegang teguh dengan af'al Allah. Maknanya segala perkara yang berlaku ni hakikinya adalah perbuatan Allah. Kita boleh bercakap, tetapi bercakap tu sebenarnya adalah perbuatan Allah. Allah SWT yang memberikan kita kuasa untuk bercakap, mengizinkan kita bercakap, memberi ilmu untuk bercakap, memberi alat untuk bercakap, lidah ada, mulut ada, sebagainya. Maksudnya Allah segala-galanya, hakikinya af'al ni, hakikinya perbuatan ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mentauhidkan Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Jadi kita mengisbatkan zatnya, adanya Tuhan, Tuhan yang bukan hanya sekadar macam kita kata imajinasi. Ada orang kata Allah ni imajinasi, ataupun Allah ni sebagai satu yang boleh tak nampak, ni guna sains. Sebab tu kita nak terjemahkan Allah dengan dalam bentuk sains tak boleh. Sebab apa? Sains nak kena tengok fizikal. Tapi kita boleh berfikir, melihat kepada sifat dia, melihat kepada af'al dia. Jadi itu yang pertama, yang kedua dan ketiga. Yang keempat, kita mengisbatkan, kita menetapkan, kita berpegang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu yang dibawa adalah kebenaran. Al-Islam adalah al-haq. Al-Islam itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah itu daripada Allah. Allah yang bagi. Sebab itu kita ada asyhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah itu terhimpun dalamnya zatnya, sifatnya dan juga af'alnya. Zat ni kita boleh sebut nama jugalah, yang pada zat tadi. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sebut Muhammad Rasulullah, semua yang Nabi bawa, Al-Islam, Al-Quran, Al-Hadis, semua itu benar berlaku. Sebab semua itu daripada Allah. Jadi bila kita ada 4 perkara ni, barulah kita cukup syarat untuk mengucap dua kalimah syahadah yang benar. Jadi maknanya bila sebut kalimah syahadah ni, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang pertama sekali kita nak menetapkan dalam hati kita adanya Allah yang bersifat dengan sifat yang maha agung, yang berbuat dengan perbuatan yang maha agung, yang hakiki, yang sebenar. Kita ni relatif, secara nisbi saja, relatif. Maknanya kita boleh buat biiznillah, kalau Allah tak izin tak jadi. Jadi maknanya kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan, dalam sifat, dalam zat, dalam nama dia. Jadi ini maksud kalimah syahadah. Jadi kita bila kata kita
telah menetapkan hal ini dalam hidup kita, maka sudah tentulah kita akan berubudiyah hanya pada Allah dan mengikut hanya yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah kita lihat, apabila kita melihat akan perkara tersebut maka barulah kita boleh memahami macam mana nak mengislahkan diri kita. Macam mana nak mengislah diri kita dalam bahagian uluhiyah. Dalam bahagian uluhiyah. Ya, sebab itulah kalau kita lihat, kalau 4 perkara tadi sebagai rukunnya, maka kita akan lihat ada tak perkara yang membinasakan syahadah kita, perkara yang merosakkan syahadah kita. Kan ada perkara yang merosakkan syahadah kita. Apa dia merosakkan syahadah kita? Yang pertama, kita tidak mentauhidkan Allah, menduakan Allah. Ada sesuatu yang kita samakan dengan Allah. Itu maknanya mensyirikkan Allah. Yang pertama sekali, bila tiba-tiba kita rasa ada pula satu kuasa yang sama dengan Allah, sama dengan Allah, maka itu mensyirikkan Allah, tak boleh. Ada pula satu yang kita sayang sama dengan Allah, kita sayang sama dengan Allah, tak boleh. Itu mensyirikkan Allah. Sebab itulah kita mentauhidkan Allah ni, kita hanya mengiktiraf Allah sebagai Tuhan ilah tadi, yang satu-satunya yang maha agung, yang wajibul wujud, yang kita kata dialah saja yang ada hakikat ada kita sebab adanya dia. Dia yang menjadikan kita. Jadi yang pertama, bila ada satu perasaan, bila ada satu pemikiran, bila ada satu pandangan bahawa ada sesuatu yang lain yang sama dengan Tuhan tadi, dengan Rabb tadi, dengan ilah tadi, dengan Allah tadi, maka yang ini membatalkan syahadah. Jadi kalau kita tengok sesuatu, tiba-tiba hati kita merasai itu lebih hebat daripada Allah, ataupun sama hebat dengan Allah, maka syirik. Maka mensyirikkan Allah itu adalah membatalkan syahadah. Kita kena ucap syahadah sekali lagi. Contoh, apabila seorang yang hebat, yang berpengaruh, pangkat tinggi, hebat sekali, tiba-tiba dia bercakap kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan Allah, dan kita ikut dia sebab kita rasa dia tu adalah merupakan yang berkuasa, dia tu yang kaya, dia tu lah sultan, raja, dialah yang menjadi pemimpin kita, dan pemimpin kita itu, raja kita itu mengajak satu yang berlawanan dengan Allah, maka kita ikut dia, maka kita telah menyamakan dia dengan Allah. Kita mensyirikkan Allah pada kuasa. Tiba-tiba kita kata kita kena ikut cakap dia, walaupun Allah perintah lain. Allah perintah buat A, dia suruh buat B, berlawanan dengan A. Berlawanan. Maka bila berlawanan tu maknanya kita telah menyamakan dia dengan Tuhan. Kita menyamakan dia dengan Tuhan. Maka pada kita mensyirikkan Allah, menduakan Allah, menyamakan Allah, maka yang ini membatalkan syahadah. Sebagian daripada kita dah tahu dah benda ni, tapi saya nak sebut sini, kita nak kena baiki diri kita. Ini disebut islah. Apa yang kita nak kena baiki? Maka yang pertama sekali yang kita kena baiki ialah sekiranya ada dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, dalam kehidupan kita, sesuatu yang lebih kita agungkan, yang lebih kita utamakan, yang lebih dekat pada kita daripada Allah, maka yang inilah kita nak kena islah betulkan. Jadi pegangan kita, i'tikad kita ialah mentauhidkan Allah, meletakkan Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, yang satu-satunya. Sebut la ilaha illallah. Maksudnya segala yang ada selain daripada Allah ni makhluk, dan segala makhluk adalah suatu yang bawah, rendah, tak boleh kita samakan dengan Allah. Maka di mana cinta kita, di mana takut kita, di mana harapan kita, di mana pergantungan kita, dan segala sifat-sifat yang ada pada kita, di mana kita letakkan, maka di situlah Tuhan kita. Sekiranya kita letak kepada dunia, kepada suami, kepada pemimpin, kepada harta kita letakkan itu kecintaannya, harapannya, pergantungannya, segalanya, maka ketika itu kita telah mensyirikkan Allah, batal syahadah kita. Maka kalau ada pada kita pada hari ini sesuatu yang lebih dekat, yang lebih tinggi, yang lebih hebat, kita rasa dalam hati kita selain Allah yang maha berkuasa, yang maha agung tadi, maka kita betulkan.
Kita betulkan semula. Sebab itu hakikat syahadah tadi. Bila kita faham yang ini, barulah kita menjadi seorang yang boleh berubudiyah. Kita beribadah lillahi wahdah, hanya kepada Allah sahaja. Dan bila kita beribadah kepada Allah sahaja, insya-Allah datang ujian macam mana pun, hati kita takut dengan ujian tu. Mungkin kita ada ancaman, mungkin hati kita rasa sakit, mungkin hati kita rasa bimbang. Tetapi bimbang, takut, ancaman, kesakitan, penderitaan semua tidak mengalahkan harapan kita, pergantungan kita, cinta kita, sayang kita, ketakutan kita kepada Allah Rabbul Jalil, Allah yang maha hebat. Maka takut macam mana pun, di situ ada Allah. Maka takut kita kepada Allah lebih daripada takut kita kepada makhluk. Maka itulah kita pun beribadah kepada Allah. Macam mana ibadahnya? Maka kita pun meletakkan harapan pada Allah. Angkat tangan, menangis ke Allah. Ya Allah, aku takut, Ya Allah. Ya Allah, aku takut, Ya Allah. Ya Allah, aku takut, Ya Allah. Tapi Engkau lah yang maha kuat, Engkau yang maha pelindung. Ya Allah, lindunglah aku, Ya Allah. Kita takut apa yang ada kat depan kita, kita hubung dengan Allah yang maha hebat. Ya Allah, aku takut, Ya Allah. Tetapi aku tahu Engkau yang maha hebat. Ya Allah, aku lebih takut dengan murka Engkau, Ya Allah. Aku takut dengan murka Engkau, Ya Allah. Kita tengok benda yang menakutkan, kita tengok benda yang menyakitkan. Contohnya kita sakit, diseksa, diazab. Kan orang pukul kita, orang pukul kita, orang pukul kita. Orang buat sesuatu, Allah, Allah, Allah. Hati kita bergantung dengan Allah. Hati kita berharap pada Allah. Sebab yakin kita, akidah kita, pegangan kita tadi, simpulan yang ada dalam hati kita itu, kita meletakkan Allah sebagai yang maha hebat, yang maha agung. Kita bergantung padanya. Dan malahan segala kesusahan yang datang pada kita tu pun biiznillah, dengan izin Allah. Kita jangan tengok Dajjal tu yang bagi kita sakit. Dah, Allah yang bagi kita sakit. Kenapa Allah bagi kita sakit? Kenapa Allah bagi kita takut? Kenapa Allah bagi kita susah? Kenapa Allah bagi kita menderita? Kerana Allah nak kita patah balik ke dia. Kerana Allah nak suruh kita mentauhidkan semula kepada Allah. Sakit-sakit, Ya Allah, aku sabar, Ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan pada aku, Ya Allah. Ya Allah, aku berharap pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, aku bergantung pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, ini maknanya kalimah syahadah. Dan ini kekuatan. Ini kekuatan. Bila kita dah boleh bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan harapan kita, pergantungan kita, penyerahan kita, ketundukan kita kepada Allah, maka ketika itu hati kita akan tenang. Baru tenang, baru bahagia, baru bahagia, baru rasa seronok hidup ni. Walaupun penuh dengan kesusahan, kemiskinan, kepayahan, kesakitan, diboikot orang, difitnah orang, macam-macam, tapi kita meletakkan Allah, Allah sebagai tempat harapan pergantungan kita, lebih daripada makhluk tadi. Malahan segala yang datang pada kita itu, qada dan qadar itu biiznillah, dengan izin Allah. Itu pun af'al Allah, itu pun perbuatan Allah, itu pun iradah Allah, kehendak Allah. Jadi bila melihat sesuatu, ini iradah Allah, Allah izin. Bila melihat sesuatu, ini kehendak Allah, Allah izin. Bila melihat satu, ini kuasa Allah, Allah izin. Maka kita pun bergantung harap pada Allah. Hati kita, pemikiran kita. Ini uluhiyah. Ini maksud kalimah syahadah yang kita baca. Maka bila kita baca kalimah syahadah, kita asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita baca tu, hati kita tenang. Sebab kita bergantung, kita berharap, kita meletakkan ketundukan, penyerahan kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dah tenang. Kenapa tenang? Datang ancaman, datang kesakitan, datang kesusahan, penderitaan, miskin, lapar, haus, takut, tapi kita ada Allah, Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita rasa, ya Allah, Engkau telah datangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau datangkan Islam. Aku bergantung dengan Engkau, ya Allah. Aku berpegang dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mensabitkan
Kita berpegang hanya Islam sahaja. Hanya Islam sahaja yang akan diredha oleh Allah. Maka ketika itu kita hidup rasa izzah, kita rasa mulia bersama Islam. Bila kita boleh melaksanakan Islam, kita rasa mulia. Bila kita boleh menghayati Islam, kita rasa izzah, rasa tinggi. Kenapa? Bukan sebab kita takbur ke orang, tak. Sebab kita bersama dengan sesuatu yang Allah beri, Allah turunkan, yang Allah wahyukan, yang Allah perintah kita untuk melaksanakannya. Ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi perkara yang pertama sekali ialah kita mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Ini maksud kalimah syahadah. Jadi perasaan kita tu tidak mahu ada sikit pun, tidak mahu ada sikit pun melebihi Allah. Maknanya makhluk-makhluk tadi tu tak mahu lebih daripada Allah dalam hati kita. Yang pertama, menduakan Allah, yang membatalkan syahadah. Yang kedua ialah kita ada syak hati kita. Kita ada sikit syak. Betul ke? Betul ke Allah Tuhan? Betul ke Allah kuat? Betul ke? Ada sikit syak. 0.0000001 syak. Betul ke? Ini akan membatalkan syahadah. Maka dia kena yakin dengan sepenuh hati kita, Allah sahaja. Maka iman kita tergantung kepada sejauh mana keyakinan kita tadi. Maka apakah perkara yang membatalkan syahadah kita? Ada syak, ada perasaan wahan. 50-50. 1%. Betul ke Tuhan ni, Allah ni betul ke? Jadi ada itu sahaja boleh membatalkan syahadah. Yang sebab itulah, apa peranan syaitan? Apa peranan iblis? Apa peranan musuh Allah? Mereka menimbulkan ragu-ragu. Mereka menimbulkan ragu-ragu. Dia datang dengan kekuatan. Dia datang dengan tentera. Dia datang dengan makanan. Orang semua kebuluran. Kebuluran, tak ada makanan. Dia datangkan makanan, seolah-olah dialah yang memberi rezeki. Dia datang dengan kesihatan, seolah dialah yang memberi nyawa. Dia datang dengan kekuatan, seolah dia yang memberi keamanan. Jadi dia datang dengan kekuatan, dengan kehebatan seperti Tuhan. Kenapa dia nak buat macam itu? Kerana dia nak menimbulkan sikit saja syak, sikit saja ragu-ragu bahawa Allah itu Tuhan. Dan sikit yang ragu-ragu itulah yang akan membatalkan syahadah, yang akan merosakkan syahadah kita. Jadi sebab itulah perkara yang penting kita faham bila kita mengucap dua kalimah syahadah ini. Apakah perkara yang membinasakan syahadah kita? Maka bila kita faham perkara yang membinasakan syahadah kita, yang merosakkan syahadah kita, maka itu yang kita kena islah, perbaiki. Maknanya kalau ada hari ini masih lagi pergantungan kita pada harta, pergantungan kita pada gaji, pergantungan kita pada company, pergantungan kita pada bos, pergantungan kita kepada raja, pergantungan kita kepada menteri, kita bergantung pada makhluk, maka pada ketika itu hati kita akan ada syak. Jadi bila orang besar tadi datang kat kita, bagi duit kat kita 100 juta, aku bagi kat engkau 1 bilion. Aku bagi kat engkau 1 bilion. 1 bilion ringgit Malaysia. Kan? Apa nak buat? Apa nak kena buat 1 bilion ni? Kau luluskan sahaja perkara ni. Kau bagi perkara ni walaupun akan menghancurkan ummah. Maka 1 bilion dia terima, maka dia telah menimbulkan, dia telah ada dalam hati dia satu perasaan syak bahawa Tuhan itu memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki, tapi dia mengambil daripada manusia. Walaupun yang dibawa oleh manusia itu bertentangan untuk menghancurkan ummah, membunuh ummah pada hari ini. Dia terima dapat 1 bilion commission. Boleh ambil ubat ni. Tinggal ubat tu. Tinggal sunnah. Tinggal tibun nabawi. Tinggal natural party. Tinggal semua. Ambil yang ini. Kenapa? Dapat 1 bilion. Ada orang dapat 100 juta. Ada. Ada orang dapat macam-macam. Berapa persen jual beli dapat kat dia commission. Bila dia ambil commission, maka telah ada dalam hati dia syak. Apa syaknya? Syak yang memberi rezeki itu Allah, ataupun yang memberi rezeki itu orang tu.
Duit ni boleh buat macam-macam lah. 1 bilion, 100 juta. 100 juta, siapa nak bagi 100 juta? Dia tak tahu bahawa Allah bagi kat dia lebih daripada 100 juta. Tu mata yang ada kat dia tu berapa juta tu harga dia. Telinga yang dia boleh mendengar berapa juta. Hidung yang dia boleh menghidup berapa juta. Lidah dia boleh bercakap berapa juta. Tubuh badan dia setiap sel berfungsi berapa juta. Itu dari sudut fizikal. Roh dia berapa juta pula. Anak-anak berapa juta. Allah bagi kepada kita lebih daripada apa yang makhluk boleh bagi pada kita. Tetapi kita mengambil makhluk hanya kerana dapat keuntungan yang sedikit di dunia ini. Maka dia telah menimbulkan satu syak, satu perasaan wasangka. Syak bahawa betul ke Tuhan ni memberi rezeki. Cukup dengan syak boleh membatalkan syahadah. Cukup dengan syak boleh membatalkan syahadah. Sebab tu kita nak islah diri kita. Nak islah apa yang kita nak islah ni? Kita nak islah supaya 100% tidak ada sikit pun perasaan kita menyatakan bahawa hanya Allah Ar-Rabb, Allah lah Tuhan aku, Allah lah ilah aku. Maka segala-galanya yang ada ini semua tidak akan ada. Malahan aku sendiri pun tidak ada. Melainkan biiznillah. Tuan-tuan pernah fikir macam ni? Kita kata rezeki, jangan tolak rezeki. Tuan-tuan, Allah dah bagi rezeki kat kita. Kalau Allah nak bagi rezeki kat kita, boleh kita tolak? Tak boleh. Kalau Allah tahan rezeki pada kita, boleh kita ambil? Tak dapat. Allah yang berkuasa. Tiba-tiba hati kita rasa manusia yang bagi aku makan. Manusia yang bagi aku sihat. Kan? Kalau aku tak ambil ubat ni, kalau aku tak buat suntikan ini, maka ini akan tak sihat. Manusia yang bagi. Maka kita pun ikut manusia. Manusia yang bagi komisen pada aku. Berapa persen dapat ni kalau aku jual ni? Kan? Dia ada kuasa, dia boleh buat pilihan. Maka dia kata 25%. 25% tak cukup, 30%, 30%. 30% daripada jual dan beli yang ada pada tu dia ambil. Ini corruption, rasuah. Hari ini banyak pemimpin rasuah. Kenapa pemimpin tu rasuah? Kenapa dia rasuah? Kerana dia ada syak pada Allah yang maha memberi rezeki. Allah pemberi rezeki. Manusia tu bukan pemberi rezeki, tapi kita dok ikut. Ini. Jadi ujiannya syaitan, iblis, dajjal, tentera dajjal, kufar, globalis, Zionis, mereka datang seolah-olah membawa kuasa. Dia bawa duit, dia bawa kekuatan kesihatan, dia bawa kekuatan fizikal tentera, dia bawa semua seolah-olah dia Tuhan. Maka orang beriman diuji. Tengok, dia ni kuat lah, dia ni pandai lah, dia ni terror lah, dia ni pakar lah. Maka terlupa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah islah berlaku. Kita perlu islah. Perlu melaksanakan islah. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam uluhiyah kita. Ini kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sedikit syak dalam hati kita boleh merosakkan syahadah kita. Yang ketiga, perkara yang boleh merosakkan syahadah kita, dalam rangka kita nak nekat duduk di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, perkara ketiga ialah apabila ada dalam perasaan kita satu perasaan menolak, kita menafikan, menyangkal bahawa diri kita dan alam ini dijadikan oleh Allah. Diri ini, alam ini Allah jadikan. Ada kata, betul ke macam itu? Takkanlah. Semua ni nature. Semua terjadi dengan tabi'in, dengan sendiri. Bila kita kata, kita rasa, kita berfikir bahawa tidak ada benda-benda jadi dengan sendiri, by coincidence, maka pada masa itu batal syahadah kita. Batal syahadah kita. Walaupun kita tajdid syahadah. Sebab tu kita latihan kita untuk islah. Latihan kita untuk islah ni, tengok sesuatu, jangan melihat benda yang zahir dulu. Iman, kita kena melihat dengan pandangan hati kita, basirah. Dengan pandangan iman kita, melihat sesuatu dengan pandangan iman. Yang ini Allah jadikan. Yang ini Allah bagi rezeki. Ini Allah susun. Melihat dengan pandangan iman. Ini kita panggilan basirah. Kita kena latih ni.
Tengok hujan, jangan nampak hujan. Banjir lah. Tengok hujan nampak banjir. Tengok hujan nampak pokok tumbuh. Wah, ni subur tanah ni, hujan. Tak, tengok hujan, nampak yang menurunkan hujan dulu. Allah datangkan hujan. Allah turunkan hujan. Allah suburkan. Allah naikkan. Kan? Jadi satu pokok yang tinggi. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Jadi, ini islah. Kenapa kita kena islah begitu? Kerana antara perkara yang membinasakan, apabila dalam hati kita ada, kita rasa sekelumit, secepis, sikit je kita rasa apa? Yang ini bukan daripada Allah. Yang ini bukan daripada Allah. Ini membatalkan syahadah. Kena mengucap lagi sekali. Tuan-tuan puan-puan, kita bukan nak kafirkan orang bukan kita nak kafirkan orang ni. Kita nak cerita pasal kita nak islah diri kita. Jangan pula lepas ni kita kata engkau ni dah kafir, engkau ni dah munafik. Jangan. Kalau kita cakap orang lain kafir, tiba-tiba dia tidak kafir, dia bukan tidak kafir, maka patah balik pada kita, wa iyazbillah min zalik. Jangan cakap pada orang. Saya sebut ni untuk kita islah diri kita. Bukan kita nak tengok orang lain buat, kita terus mengkufurkan dia, mengkafirkan dia. Bukan kerja kita mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Bukan. Kerja kita ialah kita mengajak orang kepada Allah, mentauhidkan Allah, bukan mengkafirkan Allah. Sebab mungkin dia tak tahu, mungkin dia jahil, mungkin hari ni dia buat macam itu, besok dia bertaubat, pagi ni dia kufur, petang tu dia beriman, tiba-tiba malam dia mati dan kan beriman, kita kata kafir. Maka Allah akan dakwa kita, siapa kamu yang mau mengkafirkan hamba aku? Jangan kita. Tujuan saya bukan kita nak mengkafirkan orang. Ini syahadah batal ni. Bukan itu. Tujuan kita nak islah diri kita. Kita nak aslih diri. Aslih akidah kita. Kita tengok diri kita. Baiki diri kita, anak-anak kita, diri kita, keluarga kita. Betulkan dulu. Jangan sampai dalam hati kita ada satu perasaan menyatakan bahawa ini bukan daripada Allah. Kullu, semua. Minallah, inna lillahi, sesungguhnya segalanya daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, segalanya akan pergi pada Allah. Segalanya ada atas kuasa Allah. Maka perkara yang boleh membatalkan syahadah yang kita perlu perbaiki ialah kita nak kena tengok balik, ada tak dalam hati kita perasaan bahawa kita ni terlepas daripada Allah. Kita ni terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni terlepas. Tak apa, Allah tak tahu. Kita buat maksiat depan Allah, dalam hati kata tak apa, Allah tak tahu. Itu membatalkan syahadah kita. Kita tengok diri kita lah. Jangan tengok orang lain. Kalau tengok orang lain, kita jadi qadhi. Tugas nak mengatakan seorang tu tak sesat-sesat tu qadhi punya tugas, mufti punya tugas. Biarlah dia buat kerja dia, hakim, kan? Bukan kita ni nak baiki diri kita. Kalau ada kelemahan-kelemahan, kita perbaiki. Itu je. Sebab tu kita bercakap tajuk ini untuk aslih nafsak. Kita nak memperbaiki diri kita. Islahul akidah. Kita memperbaiki akidah kita. Jadi kita melihat pada diri kita ini, kalau ada perkara-perkara yang kita rasa bahawa bukan daripada Allah, kita kena bertaubat. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang keempat, perkara yang membinasakan kita ialah apabila kita tidak mengaku kita hamba Allah. Kita merasakan kita ni bukan hamba Allah. Itu bahaya. Kita rasa kita bukan hamba Allah. Kita nak kena rasa kita hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya apa? Aku hamba Engkau ya Allah. Aku hamba Engkau ya Allah. Aku menyerah pada Engkau ya Allah. Aku tunduk pada Engkau ya Allah. Aku berharap pada Engkau ya Allah. Aku bergantung pada Engkau ya Allah. Aku bertawakal pada Engkau ya Allah. Nampak? Itu makna dia. Jangan ucap asyhadu alla ilaha illallah tapi aku boleh buat zalim kat orang. Dia kata saya seorang Islam, pemimpin Islam, pejuang Islam, tapi kita menzalimi orang lain. Jangan kita boleh macam itu pula. Kan? Seolah kita pula Tuhan. Aku bos, aku boleh buat apa saja aku nak.
Aku menteri, aku boleh buat apa saja aku nak. Aku raja, tak ada orang boleh dakwa aku. Jangan kita rasa begitu. Itu kita telah jadi mempertuhankan diri kita. Dan aku suami, aku boleh buat apa saja pada isteri. Aku bapa, engkau kena ikut cakap aku. Walaupun yang cakap itu adalah maksiat. Anak kena ikut. Contoh dia kan. Jadi kita ada kuasa. Kita ada kedudukan. Kita ada amanah. Kita tanggungjawab. Kita rasa kita hamba Allah. Kalau aku seorang sultan, aku seorang agung, aku seorang raja, aku hamba Allah. Kalau aku seorang menteri, Perdana Menteri, aku hamba Allah. Kalau aku seorang suami, aku hamba Allah. Kalau aku seorang bapa, aku hamba Allah. Aku seorang isteri, aku hamba Allah. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripada kamu pemimpin, kullukum ra'i. Setiap daripada kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap daripada kamu akan ditanya, akan disoal. Allah akan tanya kita atas apa yang kita pimpin tadi. Seorang suami akan ditanya dengan isterinya, anak dia macam mana, apa dia buat. Seorang isteri akan ditanya anak dia, ibu sebagai ibu. Isteri ada tanggungjawab pada suami sebagai suami. Sebagai isteri kepada seorang suami. Anak. Semua Allah akan tanya. Lagi besar pangkat kita, lagi panjang soalan Allah pada kita. Satu sahaja kesalahan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia. Satu sahaja kesalahan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia, maka ada 32 juta manusia yang ada di atas negara, dalam negara Malaysia ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat satu kesalahan, maka 32 juta ini dia bertanggungjawab. Datang seorang menghadap Allah. Datang seorang menghadap Allah. Wahai Acong, kenapa engkau tidak Islam? Ya Allah, aku tidak Islam. Salah satu sebabnya Perdana Menteri, Menteri Agama, Menteri yang lain tidak pernah benar-benar menyampaikan Islam pada aku. Cakap lain, buat lain. Ini bukan Perdana Menteri Malaysia, ini bukan Menteri Agama Malaysia, ini bukan Menteri kat Malaysia, di tempat lain. Kat Planet X. Bukan kat sini. Jangan salah sangka tuan-tuan. Lepas ada pula yang komen salah sangka. Jangan. Saya sebut contoh. Wahai Ali, kenapa engkau murtad? Kenapa engkau murtad keluar daripada Islam? Ya Allah, aku nampak Kristian lebih baik daripada agama Islam. Kerana aku melihat dalam negara aku begini. Maka disebut satu-satu. Tiba-tiba terkena tanggungjawab Menteri Agama, terkena tanggungjawab Perdana Menteri, terkena tanggungjawab Sultan dan Raja-Raja. 32 juta akan ditanya. Rakyat Malaysia 32 juta. Setiap seorang ditanya. Maka tanggungjawab dia. Kalau kita tidak mengisbatkan diri kita, kita tak berpegang, tak berkeyakinan bahawa kita ni hamba Allah, maka Allah akan soal kita. Sebab tu orang Islam dia takut dengan amanah. Dia takut dengan jawatan. Dia takut dengan kedudukan. Setiap saat Allah akan tanya. Cukup seorang mati kebuluran di Malaysia ni. Siapa dia tanya? Mula-mula jiran kena. Lepas tu pemimpin kena. Seorang cukuplah. Dah tak lepas dah. Tak lepas dah. Kita dapat berapa bilion kita dapat? 1 bilion kita dapat? 100 juta kita dapat? Berbaloi ke dengan satu soalan yang ditanya oleh Allah? Kenapa engkau tak buat apa-apa sehingga murtad rakyat kamu? Kenapa engkau tak buat apa-apa sehingga mati hamba aku ni kerana tak ada makanan di bawah kepimpinan kau? Kenapa ikut manusia? Kenapa ikut international? Kenapa ikut globalis? Allah akan tanya. Dan sekarang kalau kita tidak mengisbatkan diri kita, menetapkan
diri kita ini, mensabitkan diri kita sebagai hamba Allah, maka kita tak akan rasa apa-apa. Jadi bagi kita kena rasa. Jadi kena islah, kena perbaiki. Kita kena perbaiki diri kita. Jangan sampai kita merasakan diri kita bukan hamba Allah. Kita rasa diri kita manusia yang bebas, boleh cakap apa sahaja nak cakap, boleh melihat apa sahaja nak melihat, mendengar apa sahaja nak mendengar, boleh buat apa sahaja nak buat, boleh buat apa sahaja nak buat. Sedangkan kita hamba Allah. Allah dah menetapkan yang ini boleh, yang ini tak boleh. Allah dah tetapkan. Tiba-tiba kita melanggar ketetapan Allah walaupun kita Muslim. Baca doa bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nangis-nangis baca. Tapi perbuatan menganiaya orang, menzalimi orang. Baca khutbah lagi, sembahyang, jadi imam lagi. Pertama kali pemimpin jadi imam, pertama kali pemimpin baca khutbah. Tak pernah ada pemimpin baca khutbah. Tak pernah ada pemimpin begini-begini, baik, bagus. Tetapi rupanya hanya lakonan-lakonan di depan kamera. Saya tak cakap siapa-siapa, no. Jangan tuduh siapa-siapa, saya cakap contoh. Jadi perkara yang kita kena islah, kena perbaiki dalam kehidupan kita, sehingga dengan islah kita ini, dengan perbaiki kita ini, maka Allah akan menetapkan kaki-kaki kita di atas jalan Islam, di atas jalan perjuangan Islam. Barulah kita boleh. Baru kita boleh. Sebab apa? Bila kita kata saya hamba Allah. Jadi title apa yang paling besar? Title apa yang paling besar? Bukan doktor, bukan Datuk, Datuk Seri, Tan Sri, Tun, yang maha mulia. Bukan. Yang paling besar sekali title, yang paling tinggi sekali title, ialah saya hamba Allah. Bila kita menjadi hamba Allah, maka kita akan dinaikkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di surah Al-Isra' ni kan. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah kata apa? Maha suci Allah yang daripada kelemahan. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Dia tak sebut yang memperjalankan Muhammad. Boleh tak Allah nak sebut Muhammad? Allah Maha berkuasa, dia boleh sebut apa sahaja. Dia nak sebut Rasulnya, boleh tak sebut Rasulnya? Boleh. Subhanallazi asra bi rasulih. Boleh tak? Boleh. Allah kata apa? Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah yang maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Jadi kalau kita nak berjalan menuju kepada Allah, berjalan menuju kepada kebenaran Allah, menuju bersama Islam, perjuangan Islam, di akhir-akhir zaman ini, kita kena tingkatkan diri kita untuk jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba nafsu. Jangan jadi hamba manusia. Jangan jadi hamba dunia, hamba dinar, hamba ringgit. Dinar ni kan, kita kata kita bukan dinar kan, ringgit ataupun sing money kalau Singapore, sing dollar. Menjadi hamba kepada dunia, jangan. Maka menjadi hamba kepada dunia, maka pada ketika itu kita boleh membatalkan syahadah kita. Ini dari sudut islah. Sudut islah. Jangan pula lepas ni kita mengkafirkan orang. Jangan, saya tak mau seorang pun di sini mengkafirkan siapa-siapa. Saya tak mau seorang pun di sini kita sebenarnya tak layak kita nak kafirkan orang, tak layak. Tak layak kita nak sesatkan orang. Jangan sesatkan orang. Sesat jangan. Kita bukan nak menyesatkan orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, jangan. Tengok diri kita sendiri. Tengok diri kita sendiri. Oh, aku ni jadi suami, tapi aku zalim ke anak isteri. Oh, aku ni jadi bos, tapi aku zalim dekat pekerja-pekerja aku. Oh, aku ni jadi cikgu, aku menzalimi kepada anak-anak murid aku.
Aku jadi isteri, aku menzalimi pada anak aku ataupun suami aku. Aku menjadi ayah, aku menzalimi anak. Tengok diri kita sendiri. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini hakikat apa? Hakikat diri kita hamba. Setiap kamu pemimpin, setiap kamu akan ditanya, mas'ulun an ra'iyati, akan disoal, akan dipertanggungjawabkan. Maka kita melihat diri kita, jangan tengok orang lain. Rosak kita tengok orang lain ni. Tak habis-habis nak tengok orang lain. Tengok diri kita sendiri. Saya tak cakap pada siapa-siapa no. Saya cakap contoh sahaja. Contoh ni menyeluruh daripada pemimpin paling tinggi kepada orang paling rendah. Tukang sapu, ditanya tak? Tanya. Allah tanya tak tukang sapu? Tanya. Apa yang ditanya? Dapat gaji, kerja tak buat. Dia sapu lebih kurang aja. Dia tak buat sungguh-sungguh, dia sapu lebih kurang. Allah tanya tak? Allah tanya. Kita buat lebih kurang je, tanggungjawab kita buat lebih kurang. Allah tanya tak? Allah tanya. Kullukum ra'i, semua kamu ni pemimpin. Dan semua akan ditanya. Jadi, macam mana kita nak mengislahkan diri kita untuk uluhiyah tadi? Kita nak kena rasa bahawa kita ini hamba Allah. Saya ni hamba Allah. Mata ni hamba Allah. Telinga ni hamba Allah. Telinga tak boleh dengar sebarang-sebarang. Dengar apa yang Allah suka je. Mata tak boleh tengok sebarang-sebarang. Tengok yang Allah redha sahaja. Lidah tak boleh cakap sebarang-sebarang. Cakap yang Allah redha sahaja. Ini baru hamba Allah. Tangan kita, kaki kita, hati kita. Maka bila kita benar-benar menjadi hamba Allah, maka kita mengislahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka insya-Allah Allah tolong kita, Allah jaga kita di akhir zaman. Sebab kita hamba dia. Kalau kita tak jadi hamba dia, kita jadi hamba lain, ghairallah, selain Allah. Apa dia? Nafsu kita. Jadi nafsu kita dan sebagainya. Jadi ini insya-Allah tuan-tuan, inilah secara ringkas islah uluhiyah. Insya-Allah esok kita akan sambung. Doakan besok mungkin saya akan masih lagi dalam perjalanan. Insya-Allah saya akan travelling. Mungkin hari ini, insya-Allah besok saya akan pergi ke satu tempat. Tapi saya tak boleh cerita lah tempat dekat mana dekat dalam ni. Lagi ada yang tunggu pula kan. InsyaAllah saya akan travelling. Kalau ada Allah izin boleh saya sampaikan besok. InsyaAllah saya akan sampai apa hakikat uluhiyah tadi. Kita akan sambung sikit. Saya nak memperdalamkan sebab kita benar-benar kita boleh rasa dan faham. Saya sendirilah, saya bagi tazkirah diri saya. Tuan-tuan boleh manfaat, Alhamdulillah. Bukan saya pandai sangat, bukan saya hebat dah. Saya nak bagi untuk diri saya sendiri. Jadi insyaAllah lepas tu kita akan bincang sikit dengan tajuk tuntutan. Apa tuntutan ke atas kita supaya setiap saat, setiap ketika kita jadi hamba Allah. Ini special ni. Lebih baik, lebih tinggi daripada kita jadi Tan Sri tapi hamba nafsu. Lebih tinggi lagi daripada kita jadi raja tetapi hamba dunia. Lebih tinggi lagi daripada kita jadi seorang pemimpin tetapi menjadi hamba kepada makhluk. Lebih tinggi, saya hamba Allah. Orang kata hamba Allah nampak je hina. Saya hamba Allah. Kita hina di sisi Allah, tetapi di sisi makhluk. Title hamba Allah hanya Allah yang bagi. Subhanallazi asra bi'abdih. Allah yang bagi tu. Kita ingat kita boleh cakap saya hamba Allah, saya hamba Allah. Belum tahu kita dapat. Saya hamba Allah, mata buat maksiat. Saya hamba Allah, lidah lawan Allah. Nama cakap saya hamba Allah, saya hamba Allah. Jadi hamba Allah ni, title ni bukan kita bagi, Allah bagi. Tapi macam mana kita nak jadi hamba Allah? Nak jadi hamba Allah ni bila kita mula taat pada Allah. Allah perintah apa? Kita buat semua. Allah larang apa? Kita jauh semua. Kita jaga takwa kita jaga warak kita, kita jaga apa yang sunnah-sunnah Nabi kita buat. Itu baru jadi hamba Allah. Bukan hamba Allah ni, saya hamba Allah. Kita derma. Nak tulis apa pakcik? Pakcik bagi berapa? 10,000 cukup tak? 10,000. Alhamdulillah cukup untuk ni. Saya nak tulis nama pakcik kat resit. Tulis hamba Allah. Tapi bila kita cakap hamba Allah, kita riak. Nak menunjukkan saya tawaduk. Hamba Allah. Hati kita rasa riak nak tunjuk
hamba Allah je. Oh, hamba Allah bagus pakcik. Pakcik tak ada tunjuk-tunjuk pun. Tulis hamba Allah walaupun bagi 10,000. Tak, dalam hati dia kata apa? Dalam hati nak tunjuk aku ni yang tawaduk, aku ni orang yang tawaduk. Tak, hati tu. Siapa yang bagi title hamba Allah? Bukan kita yang bagi title. Allah yang bagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menjadi hamba Allah. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Kan? Allah Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang bagi. Jadi kalau kita tulis kat sini hamba Allah, alhamdulillah, kita nak kena rasa, nak minta ke Allah, ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu ya Allah. Jangan jadikan aku hamba nafsu. Jangan jadikan aku hamba manusia. Minta ke Allah. Barulah kita boleh insya-Allah dapat anugerah Allah tu. InsyaAllah no? Minta maaf suara saya tinggi sikit sebab hari ni semangat. Semangat apa? Sebab cakap pasal uluh ya Allah. Cakap pasal Allah yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk kita ikhlaskan hati kita, untuk kita sayang pada Dia, untuk kita tunduk pada Dia, untuk kita rendahkan hati kita. Allah berhak untuk kita sanjung puji. Allah berhak untuk kita berabdikan diri pada Dia. Allah berhak untuk kita benar-benar menjadi sebagai, kita kata, apa yang Dia suruh, kita terima sepenuh hati. Jadi bila sebut pasal uluhiyah ni, saya semangat sikit lah. Supaya teguran ni kena ke saya dulu. Jadi kalau boleh dimanfaatkan oleh tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara sekalian, boleh masuk, alhamdulillah. Jangan tuduh siapa-siapa. Jangan cakap orang sesat ke, jangan. Ini bab tauhid ni memang penting, tapi kita tengok pada diri kita. Jangan tuduh orang ni, jangan. Kita takut kalau tidak berlaku pada dia, berpaling, dia patah balik ke kita. Itu ni Nabi sebut macam tu. Saya sampaikan je. Jadi kalau kita buat benda yang tak Nabi sebut, bahaya. Jangan jadi macam orang sekarang, mudah sangat jatuh hukum, mudah sangat jatuh hukum. Yang ini anti-establishment, yang ini anti-modern, yang ini seorang yang kolot, macam-macam tuduhan, macam-macam. Yang ini ekstremis, pengganas, tuduhan banyak. Jangan buat tuduhan mudah-mudah. Kita hamba Allah, kita letakkanlah, biarlah Allah yang labelkan kita, biarlah Allah nilai kita. Jangan kita nilai manusia. Kita nak jadi Tuhan ke nak nilai manusia ni? Kita nilai diri kita sendiri. Kita tahu kelemahan kita, kita tahu kelebihan yang Allah bagi pada kita, maka kita perbaiki kelemahan kita. Kalau ada kekuatan, kita bersyukur pada Allah, rendah diri ke Allah. Terima kasih Allah, bagi aku sedikit kelebihan, dan kelebihan ni ya Allah, aku syukur sangat ke Engkau. Dengan taufik ini, aku akan berjihad, aku akan berjuang, aku akan beribadah pada Engkau dengan kelebihan ini. Aku dikali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kami yang dhaif ni. Bukan saja kita ni dhaif, kita ni jahil, kita ni banyak dosa, kita ni banyak kelemahan, banyak rawasib jahiliyah, banyak karat jahiliyah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, kehinaan kami, keaiban kami, janganlah jadikan kejahilan kami, janganlah jadikan buruknya akhlak kami, janganlah jadikan segala keaiban-keaiban, kehinaan daripada kami ini menghalang hidayah-Mu ya Allah. Janganlah jadikan semua kelemahan kami menghalang pada taufik-Mu ya Allah. Janganlah jadikan semua kehinaan yang daripada kami ini ya Allah menghalang kepada rahmat-Mu, barakah-Mu, ma'unah dan karamah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wajil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik
وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المهديين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر.
Kalau ada kesempatan kita sambung besok. Kalau tidak kita akan sambung lusa insya-Allah. Bagi mereka yang kalau katakan saya tak sambung sebab ada perjalanan travelling, saya minta tuan-tuan puan-puan review baliklah kuliah-kuliah Tuhan ataupun ceramah yang lepas-lepas. Yang penting bukannya tahu, dengar, yang penting ialah kita cuba hadamkan, amalkan insya-Allah. Subhanakala ilma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.